إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لجماله وعند كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم بسم الله رب العظيم ونسأل الصلاة والسلام عليكم الفيديو قلت سيدي لك Allahumma salli ala Muhammad. Dimuliakan Tuan Imam Masjid Al-A'la, barisan pegawai masjid, ahli dan kuasa dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Syukur pada Allah kita dapat bersama pada malam ini, yang mana kita pun pernah bersama dah sebelum ini. Sebelum ini saya kuliah 2 minggu sekali kalau tak salah. Di sini dululah dalam tahun 2016 macam tu lah rasanya, 16-17 macam tu. Selepas tu saya pergi Yaman, stop lah kuliah. Jadi berapa tahun lah, 17, 18, 19, 20, 21, lebih kurang 5 tahun stop kuliah sini. Ni baru mai balik lah. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, syukur pada Allah kita dapat lagi duduk di masjid yang barakah, masjid yang penuh dengan rahmah Allah SWT. Yang duduk di sini para malaikat Allah, para salihin, orang yang cinta pada masjid, orang yang suka kepada taat pada Allah SWT. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Kita pada hari ini berada di akhir zaman, yang mana waktu yang sangat gelap. Yang gelap ini semua orang tak perasan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Allah SWT Muhammad, akan berlaku satu fitnah di akhir zaman, kaqita'il laili muslim, kaqita'il laili al-muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bila masuknya akhir zaman, bila dekatnya kiamat, akan berlaku satu fitnah yang gelap. Allah SWT, seperti malam yang gelap. Allah SWT. Dan apa maksud fitnah? Akan berlaku banyaknya ujian di akhir zaman. Dan fitnah itu ada 2 maksud. Yang pertama, fitnah iaitu ujian Allah kepada suatu orang, kepada seseorang, ataupun kepada suatu umat, ataupun suatu dia panggil masyarakat lah. Turun ujian, turun musibah. Dan di sebalik itu ada pahala dan juga ridha Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Fitnah yang pertama dapat pahala, fitnah kedua dapat dosa. Fitnah ni bukan maksud dia fitnah orang tu. Orang tu tak buat, kita kata dia buat, itu fitnah. Maksud fitnah akhir zaman, maksudnya ujian di akhir zaman. Dan fitnah orang tu dipanggil maksiat kepada Allah SWT. Allah SWT. Adapun fitnah yang Nabi sebut fitnah akhir zaman, yang kita pergi mana pun orang nak kata, oh ni fitnah akhir zaman, oh ni fitnah akhir zaman, ni akhir zaman banyak fitnah. Maksud fitnah di sini adalah ujian Allah yang banyak di akhir zaman. Okey, bagi satu orang ataupun satu kelompok, satu masyarakat, ujian atau fitnah akhir zaman ini mendatangkan pahala pada mereka. Allah SWT. Yang kedua, fitnah di akhir zaman yang mendatangkan dosa dan menyebabkan kufurnya seseorang, keluar Islam, mati su'ul khatimah. Ini ada juga. Allah SWT. Jadi fitnah ada ujian yang mendatangkan pahala, ada ujian yang memalingkan orang itu daripada agama Allah SWT. Ini semua ada di akhir zaman. Zaman yang sangat gelap, walaupun kita ada lampu. Gelap maksud di sini adalah fitnah ada di mana-mana saja. Keburukan, kemungkaran, ujian yang menguji iman ada di mana saja, termasuk rumah kita. Sampai Nabi SAW bersabda dalam satu hadis dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir berkaitan hari kiamat, Nabi kata akhir zaman fitnah akan masuk dalam rumah-rumah orang seperti mana hujan yang turun atas bumbung dia. Akan main ada fitnah daripada atas sana turun masuk dalam rumah. Nabi tahu akan wujud teknologi di akhir zaman, yang mana teknologi itu akan menyebabkan pergaduhan, pertengkaran, fitnah, bergaduh, ngumpat, komen, celah, maki.
Dalam mana? Dalam rumah kita sendiri. Dulu nak bergaduh, nak bertengkar, nak ngumpat, nak ngata orang, nak buat jahat, kena jumpa orang di luar. Lah ni orang tak pergi di luar dah, semua ada di dalam rumah, iaitu ada di tangan kita, itu handphone. Allah SWT Muhammad. Jadi ini akhir zaman, yang mana fitnah di mana saja, itu dah dimasukkan gelap. Cahaya tak masuk semua tempat, tapi gelap masuk semua tempat. Allah SWT Muhammad. Kalau main siang, tempat yang tak kena cahaya, contoh bawah tanah, dalam bilik yang tak masuk cahaya, gelap. Tapi kalau gelap masuk pada semua tempat, gelap ada pada semua tempat, cahaya tak ada pada semua tempat. Maksudnya bila akhir zaman, fitnah akhir zaman itu masuk pada semua tempat. Fitnah akhir zaman mai pada semua orang, mai dekat semua rumah, mai dekat semua kampung, mai dekat semua negara, negeri dan sebagainya. Semua menghadapinya maksudnya. Okay, jadi, dan apa maksud malam yang gelap gelita ni? Fitnah akhir zaman ni, maksudnya orang tak tahu dah beza baik dan buruk, jahat dan juga baik. Orang benar dengan orang dusta tak tahu, tak perasan dah. Bahkan mungkin orang lah ni orang yang kita agungkan, yang orang yang kita respect, orang yang kita kata dia ni hebat, rupanya dia penjenayah besar, penipu besar, dajjal dia. Mungkin itu Nabi sebut hadis. Orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang dusta diangkat jadi pemimpin akhir zaman. Nabi SAW sebut. Apa maksud mengangkat jadi pemimpin? Bukan maksudnya undi dia. Itu undi itu lain. Angkat dipimpin maksudnya kita ikut cakap dia. Walaupun dia tak ada dalam parti politik ataupun dalam sebuah kerajaan, mungkin. Kadang-kadang boleh jadi dia dalam kerajaan ataupun dalam sebuah parti. Itu secara umumnya lah. Maksudnya ni akhir zaman. Dan boleh jadi orang yang kita celah, duk maki, duk kata dia bohong, dusta, tak betul, tak cerdik, bodoh, mungkin dia tu orang yang benar. Akhir zaman. Tapi ada orang yang tahu semua ni. Siapa yang tahu? Orang yang ada cahaya. Akhir zaman ni dia gelap. Bila gelap, kita tak nampak dinding, tak nampak tirai, tak nampak kipas, tak nampak sama kita, tak nampak ni dia panggil parak Quran, tak nampak kapet, tak nampak, bila gelap semua. Tapi macam mana nak nampak? Kena ada cahaya. Cahaya itulah cahaya hati dia panggil, cahaya qalbu. Hati kena ada nur di akhir zaman. Siapa yang ada nur di akhir zaman, dia tak akan tersesat di akhir zaman. Dia akan selamat di akhir zaman. Dia tak akan terpengaruh dengan fitnah akhir zaman. Dia tak akan hanyut dengan akhir zaman. Bahkan dia akan lawan arus akhir zaman. Dia tak mau ikut apa yang orang buat dah ni. Dia tak mau ikut apa yang orang duk kata, ini bagus, ini bagus. Contoh, orang pakat kutuk satu isu. Dah timbul satu isu dalam negara, orang pakat maki, celah, hina orang yang dia tak suka tu lah. Komen di Facebook, komen di sana di sini. Orang yang tidak percaya dia kata apa, aku tak mau masuk dalam pergaduhan ni. Baik, pilih hampa nak bergaduh. Kalau dia tu jahat, hampa pergi kutuk dia, hampa sama-sama jahat. Nabi SAW satu hari juga dengan para sahabat, tiba-tiba mai seorang yang baru masuk Islam dengan Nabi. Dan masuk Islam, dia balik ke kampung dia minum arak. Dia minum arak, dia mai jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minum arak, hukumlah saya. Nabi hukum dia. Dia pun balik. Nabi kata jangan minum arak dah, taubat pada Allah sudahlah. Dia balik ke kampung, lepas beberapa minggu dia lemah. Dia minum arak lagi, dia balik pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minum arak lagi. Habis sebab dia pukul dia, habis hukum dia maksudnya. Dia balik lagi ke kampung, dia jatuh lagi dalam maksiat dosa. Dia minum arak sekali lagi. Ni zaman Rasulullah SAW. Dia mai ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya minum arak lagi. Waktu tu sahabat Nabi SAW ada yang marah dia, ada yang kata dia, ada yang celah dia. Apalah hang ni? Apalah hang ni sekian. Kata benda-benda buruk, kata-kata buruk dia. Nabi buat apa? Nabi tak marah orang minum arak. Nabi marah orang yang kata orang minum arak. Nabi kata dia minum arak, dia maksiat kepada Allah, tapi apa hak kamu? Kamu pergi celah dia, pergi maki dia. Kenapa kau maki dia? Kenapa maki? Nabi melarang keras sahabat memaki hamun orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Nabi kata orang yang kau maki, yang mencela ni, yang maksiat ni, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dia orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Dia ahli maksiat, tapi dia orang yang cinta Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW. Cuma kata Rasulullah, dia lemah dengan nafsu dia. Dia terpedaya dengan hasutan syaitan. Waktu tu Nabi sebab dia lagi. Sampai dia balik, akhirnya dia insaf, dia tak ulang lagi maksiat dia. Maksudnya orang yang maksiat berdosa dia dengan Allah. Kita mencela, menghina, memaki orang maksiat, kita pun dosa sama, dosa memaki dia panggil. Orang maksiat kepada Allah SWT bukan untuk kita maki, tapi untuk kita doakan hidayah, untuk kita nasihat dengan nasihat yang baik. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Okey, siapa yang selamat di akhir zaman? Orang yang bercahaya hati dia. Hati bercahaya ni bercahaya dengan apa?
Hati yang bercahaya dengan zikir daripada Allah SWT. Akhir zaman, di mana saja kita jumpa benda yang melupakan kita pada Allah. Allah SWT. Handphone nampak. Mana saya tak buat handphone. Ada dalam kereta. Handphone lupa kita pada Allah. Ni pakcik-pakcik dah lah, ni kami geng muda lah. Kami geng muda. Geng muda ni dia lupa pada Allah banyak lah. Kenapa handphone? Tapi sebenarnya handphone tu tak lupa kita pada Allah pun. Hati kita yang lupa. Sebab tu benda semua jadi lupa. Sebab hati yang bercahaya, dia tak akan terganggu dengan apa pun. Apa pun nak melalaikan dia, dia tak ingat Allah. Kerana dia pandang sesuatu itu daripada Allah. Sesuatu itu perbuatan Allah, dalam kudrah Allah SWT. Pentadbiran Allah. Allah SWT. Jadi masalah hati yang tak bercahaya lah menyebabkan orang itu lalai dengan apa yang dia ada. Tapi hati yang bercahaya dengan zikir kepada Allah, dia takkan lalai dengan apa yang ada. Dia takkan lalai dengan apa yang ada. Bahkan dia lebih ingat Allah dengan apa yang ada. Setiap benda yang dimaksikan dia ingat Allah. Setiap benda yang dimaksikan dia pandang di situlah ada yang tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tengok Allah kata dunia ni tak melalaikan kita pun. Allah SWT. Ada yang Allah cela dunia. Allah cela dunia apa ni? Orang terlampau sibuk hati dia dengan dunia, menyebabkan dia berpaling kepada Allah. Ini tercela dunia dia. Tetapi hakikat ciptaan Allah ni boleh menyampaikan kita pada Allah. Cuma orang yang guna dengan tujuan yang salah, dicela oleh Allah SWT. Tengok Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Allah SWT. Langit dan bumi. Apa yang ada langit dan bumi termasuk ciptaan Allah SWT. Waqtilafil laili wan nahar. Bersilih ganti ni siang dan malam ni, bertukar siang dan malam. La ayatin liulil albab. La ayatin liulil albab. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah pada ulil albab, orang yang menggunakan hati dia, orang yang sedar, bukan orang yang lalai. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, bagi orang yang ingat Allah, hati bersih, bercahaya, akhir zaman, fitnah akhir zaman tak melalaikan dia, tak palingkan dia daripada Allah SWT. Bahkan semakin dia tengok fitnah akhir zaman makin banyak, semakin dia menyaksikan Allah SWT. Allah, inilah perbuatan Allah, takdir Allah yang Nabi dah bagi tahu dulu. Allah ni berlaku dah, Allah ni berlaku dah, Allah ni berlaku dah, Allah ni berlaku dah. Tinggal aku nak mati ya. Ataupun tinggal kiamatnya nanti. Allah SWT Muhammad. Jadi penting hati bercahaya. Hati yang bercahaya dia akan bersifat rahmah kepada orang. Allah SWT Muhammad. Contohlah sesama artis bergaduh, daripada kes sama-sama mereka ada isu lah. Dua-dua buruk, dua-dua tak baiklah contoh. Kalau hati kita percaya, tanda dia kita ada rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang pada semua hamba-hamba Allah SWT. Sama ada kafir ataupun Islam. Kafir kita sayang dia. Sayang kafir maksudnya apa? Kita nak dia masuk Islam, kita doakan dia hidayah, tunjuk akhlak baik, cerita kat dia kebaikan Islam. Itu sayang orang kafir. Sayang bukan sayang kekufuran dia, bukan sayang sembahan dia, bukan sayang akidah dia. Sayang diri dia anak Adam, sayang diri dia umat Nabi SAW yang ada peluang untuk dapat hidayah. Itu ajaran Nabi SAW. Nabi dipukul, dihentam, patah geraham Nabi SAW di Uhud, darah, sampai Nabi lap darah Nabi SAW. Sayyidina Fatimah tengok, Sayyidina Ali tengok. Sayyidina Fatimah marah, ya Rasulullah, laknat, celak orang yang minta hancur orang yang sakiti kamu ya Rasulullah. Sahabat pun minta, ya Rasulullah, celak mereka ya Rasulullah, hancurkan, minta hancur mereka Rasulullah. Nabi kalih, Nabi kata apa? Allah utus aku bukan untuk celak orang, wala sababan wala la'anan, bukan untuk kulana orang, tapi Allah utusku untuk rahmat, kasih sayang sekalian alam. Nabi angkat tangan, Nabi kata apa? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayah untuk kaum aku ya Allah. Hidayah kaum aku ya Allah, sungguh mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka sedar dengan iman, mereka tak menentang aku. Nabi doa hidayah pada orang menentang dia. Masih ada lagi ada rahmah, kasih sayang, mengharapkan mereka dapat hidayah. Allah SWT. Ada seorang habib ulama lah daripada Yaman, Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim. Saya duduk tarim tu, jumpa lah dia. Dia saya duduk tarim tu. Dia waktu mana mai dakwah di Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad. Balik kuliah, orang lalu kot tepi taman-taman orang non-muslim lah, taman Cina lah panggil, non-muslim ni. Lalu taman non-muslim, dia kata apa? Berhenti. Dia kata kat apa? Dia kata dekat driver, berhenti. Syekh suruh berhenti ni, apa dia berhenti, kena berhenti pula tengah-tengah malam ni balik kuliah.
tengah taman untuk orang Islam macam ni. Dia orang dia turun kereta, dia buat apa? Dia doa menangis-nangis, dia kata ya Allah bagi hidayah pada orang taman ni, bagi hidayah pada orang taman ni. Dia orang ni tak ada iman ni. Orang kafir ni, ya Allah bagi hidayah, ya Allah bagi hidayah, ya Allah bagi hidayah. Sebab orang yang doakan orang yang lain hidayah itu sunnah Rasulullah. Nabi doakan orang hidayah, Nabi doakan Pak Melaka hidayah, Nabi doakan orang kampung hidayah, Nabi doakan orang Mekah hidayah, Nabi doakan orang menentang hidayah. Itu sunnah Nabi SAW. Dalam hidup kita ni ada tak sekali semalam kita minta hidayah pada umat Nabi SAW. Kalau tak ada, kita tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Sunnah rahmah, sunnah kasih sayang pada umat. Sunnah tak mau tengok umat masuk neraka. Sunnah tak mau tengok umat diseksa. Sunnah tak mau tengok umat mati dalam kafir dan dalam su'ul khatimah. Nak umat berjaya, nak umat ni mulia, nak umat ni hidayah, nak umat ni kebaikan. Itu sunnah Rasulullah SAW yang banyak orang lupa. Rahmah, kasih sayang. Dia doa, ya Allah, hidup masuk Islam, ya Allah, hidayah, ya Allah, hidayah, ya Allah. Kita tak boleh minta keselamatan pada orang non-Muslim, tak boleh lah. Haram lah minta mereka berjaya, tak boleh. Minta mereka hidayah boleh. Minta mereka faham dan terima Islam boleh. Allah SWT. Dia bila doa tu nangis-nangis dengan perasaan yang kasih sayang pada orang bukan Islam, dia kata lepas beberapa minggu kesan dia tu ada. Orang taman tu dah masuk Islam. Tu ikhlas kalau kita doa, tengok Allah kabul. Kita pernah dah minta jiran kita masuk Islam. Kita pernah dah minta orang kampung kita masuk Islam. Kita pernah dah lalu di satu taman yang bukan orang bukan Islam, kita minta ya Allah, depa ni ya Allah, tak ada iman ya Allah, bagi hidayah ya Allah. Kalau tak ada lagi kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Rasulullah. Tiap-tiap hari hidayah umat, hidayah umat, hidayah umat, hidayah umat. Itu Nabi SAW. Kalau hati kita bercahaya, kita nak umat ni dapat hidayah, Allah SWT, kita akan sayang pada semua, kasih pada semua. Allah SWT. Kita boleh tengok akhir zaman ni saling menjatuhkan, saling menghina. Allah SWT. Tapi kita jadilah sebaliknya. Hati yang bercahaya dia tak akan saling menghina. Hati yang bercahaya dia tak akan saling menjatuhkan umat Nabi SAW. Hati yang bercahaya dia akan doakan kebaikan, doakan hidayah kalau dia tu buruk. Kalau dia baik, dia doakan Allah jaga daripada fitnah. Allah SWT. Kita kalau orang buruk, kita nasihat pergi jadi baik. Orang baik kita support, kita bantu, kita khidmat, kita tolong, kita doakan, Allah kuatkan dia. Itu umat akhir zaman. Di akhir zaman kita boleh tengok sekeliling kita pelbagai perkara berlaku, tetapi yang paling penting adalah hati kita kena bercahaya. Yang pertama adalah banyakkan zikir pada Allah SWT. Zikir pada Allah SWT ini adalah satu amalan yang sangat besar. Allah firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai mereka yang beriman, sebut Allah sebanyak-banyak sebut. Sebut banyak-banyak. Ingat banyak-banyak maksudnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut aku ataupun ingat aku sebut kamu, ingat kamu, kata Allah SWT. Syukur pada aku dan jangan kufur nikmat aku. Jangan kufur nikmat. Okey, zikir pada Allah. Yang pertama zikir pada Allah. Allah SWT. Ramai orang makin jauh dengan zikir pada Allah SWT. Sedangkan penting untuk kita berzikir pada Allah. Zikir banyak-banyak kata Allah SWT. Jadi Allah SWT, zikirlah yang akan membina rohani untuk umat ini. Dan kalau nak mudahnya, kita selawat pada Nabi SAW. Kerana selawat pada Rasulullah dalam tu dah dikira zikir. Allah SWT. Dulu Tuan Guru Jemar Zuhdi, kalau ayah-ayah kita kenal, pakcik-pakcik kita kenal, orang lama mesti kenal ni. Tuan Guru Jemar Zuhdi, Tok Guru Lanai. Dia Tok Guru Lanai dulu, Tuan Guru besar Lanai. Allah SWT. Dia pernah bagi tahu pada Tuan Guru Haji Ayub, Pak Suyuk Bakai. Dia sedap pergi ngaji dengan Pak Suyuk Bakai dulu. Seorang guru alim warak, seorang mursyid lah, dikatakan dia mursyid, awliya Allah SWT, banyak karamah. Dia ngaji dengan dia. Dia kata Tuan Guru Jemar Zuhdi pesan, siapa yang dia dah akhir usia, dia rasa tak boleh nak ibadat banyak, tak larat, sakit lutut, sakit belakang, tak lagi mengantuk nak baca Quran, baru selai dia main dah, mata dah mula dah, mula dah rehat sat, tak nak bangun pula, bangun baca sekat, mengantuk juga. Maksud tak mampu nak ibadat banyak ni, nak semayang banyak tak mampu, tak larat lah. Tuan Guru Jemar Zuhdi kata apa? Dia kata banyakkan selawat pada Nabi SAW. Selawat akan cover semua apa yang kita tinggal dulu. Selawat akan cover semua lalai kita yang banyak dulu. Selawat akan cover semua yang kita tak mampu ibadat banyak. Kerana selawat adalah amalan yang berganda. Sekali kita selawat pada Nabi SAW, 10 kali Allah selawat pada kita. Kalau 100 kali kita selawat pada Nabi, 1000 kali Allah selawat pada kita. Dan apa maksud selawat Allah pada kita? Selawat Allah pada kita, Allah ripahkan rahmat.
Banyak orang tahu tentang selawat pada Nabi, tapi tak ramai orang banyakkan selawat pada Nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salah." Banyakkanlah Allah SWT ke atas aku ni Allah SWT selawat, kata Nabi SAW. Allah SWT, orang yang paling banyak selawat, orang paling banyak dekat dengan orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat. Banyaklah hadis. Jadi selawat pada Nabi termasuk zikir pada Allah. Yang pertama, kenapa? Kerana selawat adalah suruhan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai mereka beriman, selawatlah ke atasnya, ke atas Nabi SAW. Tengok besarnya selawat. Waktu Allah suruh semayang, Allah tak kata, Allah terus kata aqimus solah. Nak suruh zakat, atuz zakah. Nak suruh puasa, suruh puasa terus. Tapi main selawat, Allah kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan para malaikat selawat kata Nabi Allah SAW. Dan apa maksud malaikat? Semua malaikat selawat kata Nabi SAW. Semua malaikat kenal Nabi, semua malaikat selawat kata Nabi. Selawat malaikat adalah malaikat mohon rahmat Allah dilimpahkan sentiasa pada Nabi SAW. Selawat Allah adalah limpahan rahmat Allah pada Nabi SAW. Okay, bila kita selawat pada Nabi, kita dikira taat pada Allah. Ini nak cari cahaya di akhir zaman. Bila kita selawat pada Nabi SAW, Allah SWT, kita dikira berzikir pada Allah. Kenapa? Kita taat pada Allah. Kerana Allah suruh selawat. Siapa selawat, dia dikirakan tunai perintah Allah. Apa hukum selawat? Hukum selawat wajib selawat sekali dan seumur hidup. Wajib hukum dia. Siapa dalam hidup dia tak pernah selawat walaupun sekali, haram hukum dia. Berdosa dia. Allah SWT. Seumur hidup sekali, seumur hidup ni paling kurang sekali selawat pada Nabi lepas kewajipan. Dan kalau perbahasan yang lebih luas, selawat tu juga ada waktu-waktu wajib dia. Tu khutbah Jumaat, waktu semayang, itu wajib selawat lah, ada waktu-waktu dia. Okey. Dan secara umumnya selawat itu sunat hukum dia. Kalau kita dah pernah selawat dalam seumur hidup kita sekali, selepas itu dikira sunat. Kebanyakan tu sunat. Maka siapa yang selawat pada Nabi, dia dikira tunaikan perintah Allah. Allah suruh selawat, ditunaikan perintah Allah. Dan orang yang tunaikan perintah Allah dikira sedang berzikir pada Allah dan ibadah pada Allah. Segala ketaatan kita pada Allah adalah ibadah pada Allah. Tuan Guru Jamal Zudi kata, kalau tak larat dah ibadat. Saya pun dah tak larat dah, mudah pun tak larat. Banyakkan selawat pada Rasulullah. Kenapa? Selawat pada Rasulullah adalah mudah, tak perlu wuduk. Orang perempuan yang tak boleh semayang pun boleh selawat pada Nabi SAW. Allah SAW. Okey, tak perlu wuduk, tak perlu pun kita ni duduk atas tikar sejadah. Bahkan di mana saya selawat pada Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, berselawatlah ke atas aku di mana saya akan berada. Kerana setiap selawat kamu, Allah SWT, tablughuni, setiap selawat kamu disampaikan kepada aku, kata Nabi SAW. Malaikat bawa beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ni selawat pada engkau. Nama dan bin sekali. Di sini kita mengajar kitab Jauhar Mahub. Jauhar Mahub ni kitab kuning tu, kitab pondok. Allah SWT. Dalam tu cerita banyak fadilat selawat. Okey. Sampai ulama kata apa? Siapa yang selawat banyak pada Nabi, dia dikira anak soleh. Dia termasuk anak soleh. Rahsia selawat. Siapa banyak selawat pada Nabi, dia dikira anak soleh. Kenapa anak soleh? Dia bagi malaikat sebut nama ayah dia depan Nabi SAW. Itu ulama kata. Contoh saya selawat pada Nabi. Saya ni Muhammad Mu'ti bin Ahmad. Seselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allah sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim alaihi, apa sajalah. Allah sallallahu. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat bawa selawat kita jumpa Rasulullah di sana, alam sana, alam yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Malaikat kata, ya Rasulullah, orang ni sampaikan selawat pada engkau. Nama dia Muhammad Mu'ti bin Ahmad. Dia sebut bin Ahmad, Ahmad tu sebab ayah saya. Ayah saya disebut di depan Nabi dan Nabi kenal ayah saya. Maka orang yang banyak selawat pada Nabi dikira anak soleh, kata ulama. Kenapa? Dia membantu ayah dia untuk dikenali oleh Nabi SAW, dan Nabi akan syafaat ke ayah dia sekali nanti. Allah SWT. Selawat pada Nabi SAW. Tama-tama ayah kita dah meninggal contoh. Dia selawat pada Nabi SAW, Nabi kenal ayah kita. Mungkin dapat peluang ayah kita berjumpa dengan Nabi SAW di barzah. Barzah ni alam luas. Sahabat Nabi SAW nak mati, bukan nak hidup lama-lama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lepas Nabi wafat, tiap-tiap hari tunggu bila mati tau, bila nak wafat tau. Sampai semakin hari semakin kurus. Kadang-kadang tengah-tengah malam duduk tidur dengan bini, isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, turun daripada tempat tidur, angkat kaki macam ni. Angkat kaki dua, dia panggil apa, naik atas Naik atas tu. Letak kepalanya tu, nangis.
Sambil kata wa Muhammada wa Muhammada wa Muhammada wa Muhammada wa Muhammada wa Muhammada. Maksud wa Muhammada, oh Muhammad, oh Muhammad. Maksud Rasulullah, rindu Rasulullah, rindu Rasulullah. Tak tidak sepanjang malam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq makin macam tahu nasihat, "Oi, selalu ingat Nabi, rindu pada Nabi." Sebut sikit pasal Nabi, menangis. Satu riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkhutbah. Khutbah dekat para sahabat semua, tiba-tiba dia terlintas nak cerita pasal kehidupan Nabi dulu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dulu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita, dia diam tu, dia menangis sesak-sesak. Semua masjid menangis. Dia sebut ketika mana Rasulullah bersama kita, dia teringat Rasulullah, nangis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat disebabkan terlampau rindu pada Nabi SAW. Dia wafat bukan sebab sakit jantung, bukan kencing panas, bukan darah tinggi. Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal sebab terlampau tanggung beratnya rindu pada Nabi SAW. Putus jantung dia, meninggal dunia. Kenapa? Terlampau rindu pada Nabi SAW. Dan bagi para sahabat Nabi, meninggal itu sangat baik. Mati itu sangat baik. Kenapa? Hidup ni memisahkan mereka dengan Nabi SAW. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ni hati mereka bercahaya, tengok. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum nak meninggal, dia makin sakit, makin berat. Isteri dia kata apa? Wa karabah, wa karabah, wa karabah. Oh, musibah lah, oh, sedih lah, oh, berat lah, oh, masalah lah. Maksudnya meluahkan benda-benda yang maksudnya tak seronok lah, suami nak meninggal dunia. Sayyidina Bilal lepas tu sedang nazak sakit, dia buka mata, dia jawab apa? La, bukan karabah, bukan musibah apa ni, bukan ada masalah apa pun, bukan kesedihan, bukan duka cita ni. Bahkan kata dia bal wa tarabah wa tarabah wa tarabah. Apa maksud wa tarabah? Wa tarabah maksudnya bahkan bahagia, seronoknya bahagianya. Kenapa? Esok aku nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingat para sahabatku. Esok aku mati kata dia. Esok aku jumpa dengan Nabi dan para sahabat. Seronok, bukan musibah kata dia, seronok jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu hati para sahabat. Maksudnya saya nak sebut di alam barzakh sana, orang yang mencintai Nabi boleh bertemu dengan Nabi SAW. Sebab itu sebahagian kitab membahaskan, kalau kita nak ziarah kubur, ziarahlah pada hari Khamis atau hari Jumaat. Pada hari Khamis dan hari Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang meninggal dunia tu, dia pun hidup lah, tak meninggal, pun hidup di sana. Dia ada di barzakh dia. Okey, bila kita masuk dalam kubur nanti, bukan kita duduk dalam kubur tu. Yang duduk dalam kubur tadi keluar tu siapa? Orang yang kena azab. Orang yang mereka itu taqwa pada Allah, Allah ridha pada mereka ridha pada Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Bila masuk dalam kubur, selesai jawab dengan malaikat, Allah akan luaskan kubur dia seluas mata mandang. Maksud dia boleh pergi mana saja nak pergi, luas. Dia boleh temu siapa dia nak bertemu. Bahkan dia akan diangkat, diletak di atas satu pentas, dan dikatakan hari ni matinya orang ni dan dia hidup balik dalam barzakh. Dia daripada kampung sekian, nama dia sekian-sekian, ayah dia nama sekian-sekian, bin sekian-sekian. Siapa yang kenal dia akan pergi kat dia, salam, peluk apa semua. Waktu tu pun dah tak ada SOP dah apa semua. Dia kubur lagi okey, SOP apa tak ada masalah apa. Peluk apa semua, sembang semua, salam apa semua. Allah SWT. Bahkan mereka sembang babat dunia. Ini dalam hadis Nabi SAW. Ada satu kitab hadis, semua hadis berkenaan dengan kehidupan dalam barzakh. Disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin, Abu Al-Banjai Al-Maki, guru kita semua lah. Syekh Nuruddin, siapa tak kenal. Dulu saya ikut daurah dari Majlis Wilayah lebih kurang tahun 2011. Saya ikut dah lama lah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 tahun lah. Kat 10 tahun lah apa. Jadi lama dulu mengaji. Dalam tu saya mengaji hadis dengan dia daurah, Syekh syarah tentang hadis bila mati kita akan diangkat di atas pentas. Atas pentas. Dan akan buat pengumuman di alam barzakh sana. Dia macam satu negeri, satu masyarakat yang ramai. Semua nikmat hidup di situ. Tak dapat dibayangkan. Bahkan di alam barzakh lebih indah daripada alam dunia. Di sini kita tengok Langkawi elok, di pulau perhentian elok. Itu contoh hidup ke tempat elok di dunia. Alam barzakh lebih cantik, lebih elok, lebih indah daripada alam dunia. Macam mana? Allah alam. Apa ada sana? Allah alam. Kena pergi dulu. Dia bagi orang beriman seronok hidup di sana. Allah sana. Bila ni umum pada dia, orang yang kenal akan pergi peluk dia, akan sembang dia. Bahkan ada yang tanya. Dia tanya apa? Hang baru meninggal kan? Isteri aku dulu aku meninggal 10 tahun dah, kata dia. Aku ni 10 tahun dah duduk barzakh ni. Hang baru meninggal kan? Hang tengok tak isteri aku? Hang nampak tak isteri aku? Dia hari tu abang aku dia tak mahu kahwin lain. Dia kahwin lain tak? Tak abang, kalau abang mati sayang tak kahwin lain lah.
Kalau lah suami kita mati dulu, kita atas kita tak mahu kahwin lain, sayang takkan kahwin lain. Okey, bila suami kita dah mati, kita kahwin lain contoh. Bila orang lain mati, orang kampung tu mati, dia orang soleh, dia akan jumpa dengan suami kita yang meninggal dah lama. Dia akan tanya tentang ahli dunia. Kita, isteri ku macam mana? Kalau kahwin, dia tak kahwin orang lain, tapi dia tak akan menyesal. Dia tak akan cemburu. Dia kata, tak apa, so aku dah dapat nikmat dah. Dia tak apalah, itu bahagian dia, itu rezeki dia, itu takdir dia. Dia akan tanya tentang, ada sebahagian hadis Nabi kata, mereka tanya tentang haiwan mereka. Dulu lembu aku macam lembu aku siapa jaga? 10 tahun aku tinggal lembu aku. Nampak tak lembu aku? Berapa ekor dah? Mati berapa ekor? Ada yang tanya tentang kucing dia. Ada yang tanya tentang lah parti pemerintah. Contohlah. Ada yang cerita tentang hal-hal dunia, isu semasa dunia. Lah Covid ke berapa? Ada Covid lah ni. Contohlah. Allah SWT. Itu hadis Nabi SAW. Maksudnya bila kita mati, kita boleh jumpa orang di alam barzah. Boleh jumpa mak kita, ayah kita, tok wan kita, tok nek kita. Bahkan kalau kita cinta Rasulullah banyak, salawat pada Rasulullah, kita boleh jumpa Rasulullah SAW. Cuma yang perbahasan dalam kitab kata, kalau kamu nak ziarah ahli kubur, ziarahlah pada hari Khamis ataupun Jumaat. Pada hari itu mereka akan duduk di alam barzah mereka yang dikubur tu. Okey, bila dia berturun, luas alam barzah sana, alam lain lah. Bila mai hari Khamis, hari Jumaat, mereka akan patah balik mai duduk tu. Siapa ziarah daripada waktu tu? Assalamualaikum ayah. Cakap, Assalamualaikum ayah. Ni cek mai ni. Allah ziarah ayah. Betul baca lah. Yasin, Fatihah apa semua. Tahu mana boleh cakap macam tu? Siapa tak boleh cakap macam tu? Nabi SAW cakap dengan ahli kubur. Nabi kata, Assalamualaikum ya ahli diyaril mu'minin wa inni insyaallah bikum lahikun. Nabi cakap tu. Assalamualaikum ahli kubur semua. Perkampungan orang Islam, orang mukmin semua. Kami ni lepas ni pun akan ikut kamu juga, akan mati juga. Kau mati dulu, kami lambat sikit. Kami pun mati juga lepas ni. Cakap Nabi SAW. Allah SAW. Kalau lah ahli kubur tak dengar kita cakap apa, Nabi takkan beri salam pada ahli kubur. Beri salam tu tanda dia jawab dah tu. Buat apa nak beri salam pada orang yang tak jawab? Assalamualaikum ahli kubur. Jadi Allah SWT, kita beri salam pada ayah kita, bacalah apa yang kita nak baca. Hari Khamis dan hari Jumaat terutamanya. Kalau di Tarim, di Hadramaut, hari Khamis, hari Jumaat ni memang ramai lah di kubur. Ziarah adik-adik, ziarah ulama-ulama mereka, ziarah tok-tok guru mereka. Hari Khamis, hari Jumaat penuh, ramai. Mereka hidupkan sunnah menziarahi kubur. Nabi kata ziarahlah kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu pada mati. Dia ubat segala ubat untuk hati kita. Jadi kita kembali pada pembahasan kita, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat pada Nabi dari kalangan soleh, kenapa nama dan bin dia disebut di alam sana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal kita dan Nabi kenal ayah kita. Bila Nabi kenal ayah kita, Nabi kenal juga mak kita. Semua kaitan satu keluarga tu. Kita ada peluang untuk dapat syafaat Nabi dan juga ayah kita dapat syafaat Nabi, mak kita dapat syafaat Nabi. Okey, yang pertama banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari akhir zaman kita dah tak ada masa dah. Dah ni PKP dibuka ni, sat saja buka. Sat saja buka. Buka ni bukan untuk kita pergi melancong. Ada orang pergi melancong kata dah. Dah. Buka ni untuk kita jumpa sama-sama kita, untuk buat majlis ilmu, untuk buat majlis zikir, majlis selawat, untuk marahkan masjid. Gunakan peluang yang sikit ni untuk apa? Mengharapkan rahmat, ridha, mengharapkan kampung kita diangkat bala. Kenapa? Dibuka saat, bukan dibuka lama pun. Lepas ni akan datang masalah-masalah yang lebih besar lagi. Akan datang musibah lebih banyak lagi. Saya tak kata, Nabi SAW kata. Nabi kata akan datang satu tahun yang ke depan itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Dan itulah zaman kita. Allah SWT. Dia bebas saja. Lepas ni tak bebas pula. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT gunakan peluang ni untuk kita bertemu satu rahim, menguatkan satu rahim kita, berzikir pada Allah SWT. Ada bahaya ni, ada sebagai masjid kita pergi tak tengok sama-sama ahli jemaah tu. Allah SWT. Orang pergi stadium tengok bola, sorak peluk sama daripada gol, tak pakai mask pun. Yang silap pakai mask, SOP pakai. Allah SWT. Tak pakai mask, tak pakai mask. Ahli dunia tak takut pun, peluk sama mereka, tak ada apa pun. Ahli masjid tak mau tengok sama mereka. Saya dah pergi satu masjid, kita beri salam, kita imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nak salam, saya salam, saya tak ada masalah salam saja, saya tak ada masalah apa-apa. Saya ambil juga pandangan-pandangan doktor yang lain. Dia satu doktor yang ada di dalam TV, media, satu doktor yang lain. Semua pakar semua. Ada doktor lain katakan COVID ni, dia kalaulah lekat di tangan kita, cukup kita hanya basuh, ataupun sebahagian doktor-doktor yang Islam kata cukup wuduk, selesai. Allah SWT. Tak buat hand sanitizer pun tak apa. Dia basuh tangan saja.
Sebab dia bukan virus yang boleh melekat, duduk, hidup, tak ada. Contoh kita salam sama kita, takdir ada virus lah. Okey, balik lagi basuh tangan. Keluar basuh tangan, selesai, itu saja. Allah senang, itu saja. Okay, jadi khususnya sebelum makan, basuh tangan, basuh tangan. Sebab ajak Nabi SAW, Nabi ajak benda ni sebelum datang semua ni. Sebelum makan, Nabi didik kita, Nabi ajak umat ni basuh tangan dulu. Kita kalau lah virus ada di sini, kita makan, yang tu yang masuk dalam, itu yang sakit. Tapi kalau kita salam sama kita salam contoh, nak pergi makan kita basuh tangan dulu, tak kena virus. Tak kena virus. Sebab itu diajak oleh Nabi SAW, dan itu yang disebut oleh sebagian pakar-pakar. Okey, basuh tangan saja macam tu. Jadi ada sebagian ke masjid, saya bukan nak salam pun, orang tak mau salam saya. Kita kali nak senyum pada jemaah ni. Semua. Lepas saya bagi salam, Amin. Seorang tak mau tengok kita. Allah senang. Semua kata tak. Dia mungkin takut kita salam dia kot. Kalau orang tak mau salam, saya tak salam. Allah senang. Orang nak salam, saya salam. Dia salam ya, semua orang tak nak salam, apa salam. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi sebenarnya tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita walaupun tak mau salam sama kita, paling kurang senyum saja. Imam saya balik dulu, di jemaah saya balik dulu. Nak abang ke tu ya? Balik dulu macam tu. Kita nak pergi kat dia. Dia takut kita peluk dia kot. Allah SWT. Dan jangan sekali-kali kita salam tumbuk. Salah ni. Ini dia panggil apa? Bukan pada ajaran Islam. Tak kira siapa buat pun jangan ikut. Kalau kita nak sentuh, baik kita salam. Sentuh juga. Sama je. Allah. Saya pernah orang nak tumbuk saya macam tu. Tumbuk ni maksud dia lawan. Orang nak gusi tumbuk dulu. Nabi ajak salam, dia tolong orang. Pegang ni tolong. Tarik orang tolong. Islam ni nak tolong orang. Hak ajaran bukan Islam, dia kata lawan, tumbuk. Jangan tarik, tolong orang, tumbuk. Saya pernah orang nak tumbuk saya tu. Saya jenis tak mau, tak suka benda-benda salah sunnah ni. Dia buat tu, saya pegang tangan dia tu. Dia tarik. Saya kira, tu dah. Yang dia buat tumbuk tu. Salam biasa sudah. Kalau tak mau salam, sudah tak mau salam. Okey. Selesai maksudnya, selesai. Jadi, sepatutnya kita kena menjaga semua ni. Walaupun kita tidak boleh dia panggil apa, tak mau salam lah setengah orang, paling kurang senyum maksudnya. Abang sihat? Saya tak salam orang lah. Cukup. Ni buat tak. Sebagian jemaah tu kita pergi macam, dia buat macam tak nampak. Apa dia ni kata? Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, jangan macam tu. Ahli dunia duduk di stadium, duduk di pub, duduk di kedai judi, kedai mesin, duduk di Allah SWT Muhammad, duduk di pawagam, wayang sana, peluk sama dia, duduk rapat-rapat semua, di pelancongan apa semua. Kita ahli masjid sampai, tak boleh macam tu. Depa ahli dunia tak takut pun benda-benda tu. Kita ahli akhirat, ahli masjid takut benda-benda tu. Salah. Kita ada kalimah la ilaha illallah, kita ada Allah SWT. Ya asbab pakai. Cuma jangan sampai macam silaturahim macam renggang. Jangan tak mau tengok macam tu. Tapi yang best kalau pergi kedai makan mesra pula. Kopi je. Teh. Dalam masjid dia macam lain, macam awal, macam masjid ni okey lah, masjid ni okey. Sebagai masjid kita pergi ya. Tapi saya tengok di Kedah dia ada keadaan macam tu. Saya kalau pergi KL, kuliah KL 2 minggu sekali lebih kurang di KL di Selangor. Depa sana raih suruh. Depa buat tak kira depa. Dalam apa semua tak kira mak. Relax maksudnya. Okey ya. Di samping jaga jugalah, lepas tu basuh tangan apa semualah. Macam tu asbab ambil juga. Jadi kita balik pada penjawab bab kita. PKP ni buka ini adalah time untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT, guna kesempatan masjid Allah SWT, dan gunakan kesempatan untuk banyakkan selawat dan Nabi SAW. Yang pertama orang selawat adalah dikira orang berzikir pada Allah. Yang kedua orang selawat dia dikira orang yang anak soleh. Yang ketiga orang banyak selawat dia akan dapat rahmat Allah SWT. Kalau kita dapat rahmat Allah, jangan takut apa dah. Kalau kita dapat rahmat Allah ni, selamat dah. Allah SWT. Dia ada sebagian orang yang tak mau pergi masjid. Ada sebagian orang tak mau pergi masjid. Dia kata apa? Tunggu Covid habis dulu. Tak betul macam tu. Salah. 100% salah. Ada sejumpa ada seorang makcik dia kata apa? Ustaz saya ni tak boleh pergi masjid lagi ni. Kata pasal apa? Sebab takut risiko ni kena Covid lagi. Jumaat dia, Jumaat tapi nanti tunggu reda lah saya pergi. Salah tu. Salah. Kenapa? Nanti kalau lah dia tak kena Covid pun dia akan mati. Cuma risiko dia mati, tinggal ibadat, tinggal kewajipan. Yang kedua, ada orang pergi masjid, dia kena Covid, contoh kena Covid. Dia mati syahid, mati dalam keadaan istiqamah di masjid, ibadat pada Allah. Mati dia mulia. Apa masalahnya? Kita mati tetap mati. Lebih baik kita buat ibadat. Allah senang. Ya, jaga nyawa. Tapi sampai tinggal kewajipan itu salah. Rosak cara faham macam tu. Kita terus ibadat, majlis selawat, terus buat program masjid, terus macam biasa. Jumpa satu rahim. Saya tengok kita mati, tak kena Covid. Okey, mati juga. Ada orang jumpa satu rahim apa semua.
Mati kena Covid, sebablah Covid. Bagus, dua-dua bagus. Kenapa? Dia sedang istiqamah, dia sedang ke masjid, dia sedang buat kebaikan, dia sedang duduk di rumah mati juga. Duduk di rumah mati juga. Cuma mati tak pergi semayang jemaah, mati tak pergi ibadat, mati tak pergi majlis ilmu, mati tak pergi umrah, mati tak pergi haji, mati tak pergi ziarah ulama, mati tak pergi silaturahim dengan orang di masjid. Mati tu buruk maksudnya, tak elok. Dia nampak elok. Nak selamat nyawa sampai bila? Mati juga. Selamat nyawa ni kita tahu nombor 2. Yang pertama, jalan kewajipan maksudnya. Jalan kewajipan. Kau mana mesti mati? Kau mana mesti mati? Allah SWT. Jadi ini hakikat dia, kita kena buat sekat mampu. Kalau risau sangat, jangan sampai tak main masjid. Mai juga maksud dia. Mai juga. Kalau risau sangat pun, jenis risau sangat, duduk ujung-ujung sikit. Mai juga maksud dia. Habis orang semua bagi salam, semua baca doa, kita bangkit awal sikit, bagi kita risau lebih. Allah SWT. Kalau risau lagi, pakai emas sampai 10, lapis, risau sangat. Allah SWT. Okay? Tak ada apa, insyaAllah jalan suri ibadat pada Allah. Saya nak suruh kalau kita selawat banyak pada Nabi, rahmat Allah turun. Rahmat turun, balak akan diangkat, wabak akan diangkat. Maka banyakkan selawat dan Nabi SAW. Dia sebahagian kitab ulama sebut ta'un dibuat oleh jin. Ta'un ni Allah yang cipta dia. Ta'un virus juga. Ta'un Allah cipta. Dan yang asbab sebar tu apa? Jin. Kerana jin nak manusia mati, manusia rosak, manusia itu dan ini. Itu jin, tugas jin. Allah SWT. Sebab itu juga kata ulama, apa virus pun ada unsur-unsur jin. Maka untuk selamat dari virus, pada hakikatnya bukan hanya pakai mask. Ada orang pakai mask, tudung tak pakai, tak jadi. Pakai pilah sampai 300 lapis pun. Yang bahayanya bukan Covid, tu tak pakai tudung tu. Covid kalau kena mati, ampun dosa. Tak pakai tudung, dikira bukan aurat, langgar perintah Allah, maksiat, mati sana, janji azab, na'udzubillah. Maksiat lebih bahaya tu pada Covid tu. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, saya nak cerita apa tadi? Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, saya nak cerita apa tadi? Pergi sampai orang tak pakai tudung. Cerita apa lah? Tak ingat dah. Allah SWT. Okay, jadi kita kena banyak selawat. Okey, dia buat jin, kita cerita jin lah. Ubat paling besar, paling utama adalah ibadat pada Allah, taat pada Allah, banyak selalu dalam keadaan wuduk. Dulu zaman dulu, Allah SWT Muhammad, ta'un yang berlaku dulu dia lebih dahsyat daripada apa yang ada ni. Lah bukan ta'un lah Covid dia panggil, corona. Dia panggil corona. Corona ni virus yang masih tahap lemah lagi. Cuma dia hanya menyerang pada orang yang memang dah sakit teruk, dah sakit kronik, dia akan jadi asbab meninggal. Bagi orang sihat, dia hanya jadi macam demam, penat sikit-sikit, apa semua, betul okey. Dengan rawatan-rawatan yang dibuat lah. Okey. Ta'un lain. Ta'un ni kalau main mati terus. Kalau ta'un turun pagi, petang semua mati. Okey, yang menyebabkan ta'un apa? Sebagai ulama kata jin. Tuan sebab bagi manusia mati, bagi manusia mudarat lah. Sebab lah. Jadi kata ulama, cara terbaik untuk elak daripada tersebarnya benda-benda macam ni, taat pada Allah, imarah ke masjid, zikir banyak pada Allah, salawat banyak-banyak pada Rasulullah. Kerana dia adalah rahmat, dia adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah bunyi dah tu. Di kesimpulannya, untuk menghadapi akhir zaman yang Nabi dah sebut tentang fitnah yang banyak, tentang wabak yang banyak, tentang kezaliman yang banyak, penindasan yang banyak, kegelapan yang banyak, jenayah yang banyak, Nabi dah sebut semuanya. Kita selamatkan diri kita dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Di samping kita zikirlah pada Allah dengan zikir-zikir harian kita. Salawat banyak-banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikanlah ni di Kota Tarim. Di Hadramaut Kota Tarim, Allah SWT. Depa Covid tak masuk, corona tak masuk. Bila masuk corona, tok bu depa kata apa? Jom salawat banyak-banyak pada Nabi. Jom taat pada Allah. Abang kanak isteri taat pada Allah, lagi banyak baca Quran. Tak masuk sampai kelar ni. Ini adalah sebab jin. Kalau kita kuat taat, jin tak boleh masuk. Jin tak boleh masuk. Okay, jadi itu yang disebut oleh para ulama lah, para ulama Allah yang mengkaji lah, bukan kita pandai-pandai lah maksudnya. Jadi banyakkan salawat pada Nabi SAW. Paling kurang sehari 300 kali. Paling bagus lah sehari 1000 kali. Banyakkan salawat pada Rasulullah SAW, Allah akan bersihkan jiwa kita. Bahkan Allah matikan kita dalam iman, dalam Islam. Kerana Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka beriman, selawatlah kata Nabi. Allah perintahkan orang beriman. Kata ulama, siapa yang betul-betul beriman pada Allah, dia akan banyak salawat pada Nabi. Allah tak kata ya ayuhan nas, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak kata sekalian manusia, Allah kata wahai mereka beriman. Maksudnya hanya orang beriman akan terima seruan ni. Seruan selawat kata Nabi SAW. Selawatnya kita akan mati dalam iman dan Islam. Bahkan kata ulama, di antara alamat orang tu munafik, berat lidah selawat pada Nabi. Tu ulama sebut, sebagian arif billah sebut,
Beratnya nak selawat pada Nabi 100 pun tak ada, 20 pun tak ada. Tanda dalam hati ada sifat nifaq, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kena taubat pada Allah, sucikan hati dan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah, Allah akan jaga kita, Allah akan kabulkan hajat kita, Allah akan beri cahaya pada kita, Allah akan selamat kita daripada wabak, daripada balak, dan apa semua yang diturunkan di akhir zaman. Yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan satukan hati kita, Allah akan kuatkan silaturahim kita. Dengan selawat pada Rasulullah, Allah akan kurniakan cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak selawat pada Rasulullah, kita dikira banyak berzikir pada Allah, kerana dalam selawat adanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak selawat pada Rasulullah, kita akan mati dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat di akhir zaman. Banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat zikir pada Allah, dapat imarah ke masjid, majlis ilmu dan sebagainya. Dan semoga masjid ini berkati oleh Allah, selamat dari wabak, dan semoga semua yang hadir di masjid ini semua tak terkena wabak, dipelihara daripada wabak, dipelihara daripada permusuhan, kebencian, keburukan, kemaksiatan. Semoga masjid ini terus menjadi masjid yang menjadi asbab hidayah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. InsyaAllah kita buat tahlil sikit. Untuk yang pertama, arwah Mansur bin Maryam serta keluarga. Satu lagi arwah apa nama atas tadi? Pak Cik beritahu. Ini Pak Cik. Satu lagi arwah tadi. Apa? Budin apa? Ha? Budin. Arwah Budin bin apa? Halim. Arwah semualah arwah-arwah yang diniatkan, yang dibagi tahu pada kita, dan juga semualah arwah-arwah kaum keluarga kita semua. Kita buat tahlil ringkas insya-Allah. Semoga Allah sampaikan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك من ذلك كل ما ذكرك ذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك من كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذكر لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا ينحي عليها نموت عليها بها المعصية إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله من كرمه الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين اللهم اجعلنا واصلنا وتقبل ثم قرأنا من قرآن عظيم ما لنا من لا إله إلا الله واستغفرنا من كل يوم يا الله ما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة منا وسلام ورحمة نازلة بركة شاملة نقدم من حضر سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه التابعين والتابعين التابعين المسلمين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من اجتمعها هنا بسببهم ثم إلى أرواح المسلمين أجمعين اللهم اجعل مكانا منا سترا من النار بداية نجاة من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم انقلهم من ذي القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود مع المسكوبة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة غفور شيء مرفوع عمل الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم أنت فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين الله منكم